Bila naik train, naik bas, bila kita dah kita masuk dengan, kita blend dengan rakyat Korea dekat sana, yang pertama saya nak cari yang lawa tu tak ada. Cuma saya perasan orang Korea ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey. Dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Saya dah cerita banyak benda tentang Jepun. Saya dah cerita banyak benda pengalaman saya dekat Malaysia ni. Kali ni saya nak kongsikan dengan anda pengalaman saya melancong ke Korea. Saya ke Korea ni banyak gila lah. Tak silap saya dah 8 kali. First kali saya pergi dengan kawan-kawan saya musim panas dekat Jepun masa cuti SEM. Kami pergi ke Korea and ketika tu adalah bulan puasa. Sebut tentang cuti panas ni, cuti musim panas ni, kebanyakan orang Jepun dia suka pergi ke luar negara. Mereka suka melancong ke luar negara ketika musim panas disebabkan panas di Jepun memang teruk gila. Anda kena tahu yang Jepun adalah negara pulau. So panas dia tu lain macam lah. Satu panas dengan bahang laut dia, kemudian dia punya panas tu panas kering, memang tak syok gila. Masa musim panas, kalau dekat Jepun tu, masa saya belajar rumah saya tak ada aircon, saya tidur dalam keadaan yang tidak berbaju, lepas tu pakai boxer. Saya beli kipas, satu letak dekat atas kepala dan satu lagi dekat kaki. Ketika tu lemak saya tak adalah sebanyak ni. Saya kurus sikit kalau nak dibandingkan dengan sekarang, tapi panas dia macam tu. And orang Jepun bila cakap dia melancong, dia tak adalah pergi dekat negara salji ke, dia tak adalah pergi dekat, kita kata, negara-negara sejuk. Mereka pergi ke Malaysia, mereka pergi dekat Indonesia, mereka pergi ke Philippines, mereka pergi ke negara panas juga. Cuma mereka lebih suka panas lembap macam negara-negara kita. Plus kita punya pantai sangat-sangat lawa. Mungkin ada di antara kita fikir macam pantai overseas lagi lawa. Kebanyakan pantai dekat Jepun kan, dia punya pantai tu banyak dengan batu-batu kerikil, batu-batu kecil yang berwarna hitam yang menyebabkan pantai dia tak lawa. Ada yang lawa macam Okinawa macam tu lawa, tapi tak semua. Tak semua lawa. Dan kalau dibandingkan dengan pantai kita, memang pantai kita lagi lawa. Cuma kalau berdasarkan pengalaman saya dah pergi ke banyak negara. Saya pergi ke Korea, ke Jepun, lepas tu ke Australia, saya pergi ke Melbourne, ke Gold Coast, saya dah pergi ke Scandinavian, saya dah pernah pergi ke Bali, saya pernah pergi ke Phuket. Berdasarkan pengalaman saya ni, ke China saya pernah pergi juga. Yang paling lawa ialah Gold Coast. Gold Coast punya pantai sangat-sangat cantik. Dia punya pasir tu nampak macam keemasan pasir dia. Macam exaggerate sikit, but yes, cantik gila. Anda kena pergi dekat sana. Yang kedua lawa Malaysia lah. Yang kedua lawa Malaysia. Pantai-pantai, saya pelik lah. Kenapa Malaysia tak boleh buat travel yang sangat-sangat power kalau nak dibandingkan dengan Thailand sebagai contoh. Sebab pantai kita negara yang sangat-sangat dirahmati. Yang pertama, kita kurang dengan bencana-bencana alam. Lepas tu kita punya nature source tu sangat-sangat banyak. Kita ada pulau yang cantik, kita ada pantai yang cantik, kita ada hutan yang cantik, kita ada gua batu kapur, kita ada semua benda. Boleh cakap macam tu je. Even ada seekor binatang, saya tengok ML Studio, Hekelium, dia bagi tahu ada satu binatang tu yang hanya ada dekat Cameron Highlands sahaja. Lava snail, fire snail, siput yang berwarna merah tu. So Malaysia ada banyak benda yang unik, tapi kita tak mampu nak naikkan kita punya tourism sampai level macam Jepun sekarang lah. And mana dah kita tadi? Okay, so saya pergi pada musim panas dekat Jepun. Masa tu 2010 lah, tak silap saya, 2010. Saya pergi ke Korea atas ada alasan juga. Saya adalah seorang peminat SNSD. Ada Korean group lah, perempuan yang cantik-cantik, kaki tinggi, lebar, cantik lah. Dia cantik. Bagi pandangan saya, Korea punya K-pop ni dia naik dengan Wonder Girl, lepas tu dia diviralkan dengan SNSD lah, lagu G baby. Lagu tu lah bagi saya yang membuatkan K-pop di Korea naik. So saya minat dengan SNSD. So saya pergi ke Korea tu dengan harapan yang saya akan jumpa manusia-manusia cantik seperti mereka lah. Bagi saya tak ada manusia yang lagi cantik dari mereka ketika tu. Dengan harapan tu saya pergi ke Korea.
Tapi nampaknya itu adalah harapan yang palsu bila saya naik kereta api mereka, saya naik bas mereka, saya jalan-jalan dalam bandar mereka, Don Daimon, Myeongdong, banyak saya jalan-jalan tu. Saya bukan tak jumpa lah. Ada tapi tak banyak lah. Macam 1 dalam 100 baru jumpa seorang yang cantik. Saya boleh kata yang Malaysia lagi ramai orang cantik kalau nak dibandingkan dengan orang Korea. Cuma kalau nak dibandingkan dengan orang Jepun, saya rasa orang Jepun lagi ramai cantik kalau nak dibandingkan dengan Malaysia. So, kalau buat ranking tu mungkin Jepun, Malaysia, Korea dia punya level macam tu. Lepas tu mungkin Arab ke. Tapi yang paling cantik, tak payahlah kita cakap pasal perempuan kan. So, saya nak buat satu disclaimer sebelum saya teruskan perkongsian saya ni. Saya tak pernah tinggal, walaupun saya dah banyak kali pergi ke Korea, saya tak pernah tinggal di Korea. Saya tak baca benda-benda berkait dengan Korea. And saya tak pernah bekerja dengan mereka. So mungkin ada fakta-fakta ataupun benda yang saya share ni tak tepat. Kalau anda rasa tak tepat, anda boleh perbetulkan dalam ruangan komen di bawah untuk orang lain tahu juga benda ni. So bila saya sampai dekat Korea, saya sewa rumah yang berdekatan dengan junior saya sebab senang dia nak bawa saya ke mana-mana. Sayangnya dia just boleh guide dalam 2 hari sahaja. 4 hari lagi kami explore sendiri. And bila sampai dekat sana, perkara pertama yang saya perasan dekat Korea ni, rumah dia besar tak macam rumah-rumah dekat Jepun. Rumah dekat Jepun sangat-sangat kecil. And yang kedua, dia punya pemanas tu adalah dia punya lantai. Panas heater dekat Korea tu adalah dia punya lantai. Dekat Jepun dia punya heater tu sama ada aircon ataupun kita pakai yang minyak tanah tu. Itu pemanas dekat Jepun. Ataupun satu lagi kotatsu lah, meja yang kita letak kaki dalam tu, dia ada pemanas dekat dalam. And seterusnya yang saya perasan, walaupun musim panas dekat Korea dia tak panas sangat. Dia tak panas sangat and dia sangat-sangat selesa. Somehow sejuk kot. Waktu malam dia nak kata sangat sejuk tak, tapi satu sejuk yang sangat-sangat selesa. Itu yang best tentang Korea. Dan dekat Korea juga saya tak tahu benda ni, saya punya ingatan samar-samar lah. Kita beli satu tiket bas ataupun kereta api dia, satu syarikat yang sama. Dalam masa 1 jam kita boleh pindah-pindah dari kereta api ke bas ke kereta api, bas satu ke bas A, asalkan syarikat yang sama. Tak silap saya lah, harga dia dalam RM3 Malaysia macam tu. Dan dalam 1 jam kita boleh lompat-lompat kita nak pergi melancong ke mana-mana pun tak ada masalah. The best thing about Korea ialah dia punya bus. Public transport dekat Korea boleh kata sama level dengan Jepun. Tepati masa, banyak, best gila. Cuma yang tak best kalau kita masuk dia punya train station tu, dia banyak macam iklan-iklan yang mengatakan jangan lupa sejarah yang Jepun pernah takluk kita, Jepun pernah buat aniaya kepada nenek moyang kita. Saya tak tahu kenapa benda tu patut diletak secara public. Itu masa saya pergilah 2010. Sekarang saya tak pasti macam mana. So untuk pengetahuan anda, kalau dari segi sejarah, Jepun dia suka berperang. Jepun antara negara yang paling banyak berperang. Bukan berperang dengan negara luar saja, tapi dalam Jepun tu sendiri ada banyak gila peperangan. Dan bila anda study pasal peperangan dekat Jepun ni, yang paling best untuk anda study ialah tentang Nobunaga. Nobunaga ni ada banyak drama tentang dia. Yang salah satu yang best yang dilakonkan oleh Oguri Shun, dia punya tajuk ialah Nobunaga Concerto. Dia dari anime ataupun manga, dan dia dramakan benda tu. Memang best, anda boleh layan. Dia tak ada dekat Netflix. Sayangnya dia tak ada dekat Netflix. Ada banyak lagi sejarah-sejarah Jepun yang menunjukkan betapa gila perangnya mereka, walaupun antara negeri-negeri. Dan masa mereka berperang dengan China, Korea dijadikan base. And Korea ni mereka jadikan hamba abdi. That's why orang Korea sangat berdendam dengan Jepun dululah. Sekarang saya tak pasti macam mana. And dekat Korea, dia memang ada subjek tambahan untuk belajar bahasa Jepun. Yang tu lagi ramai orang belajar compare dengan bahasa Inggeris. Masa saya pergi 2010, saya highlight benda ni sebab budaya melancong ke Korea masa saya duduk dekat Jepun tu tak ada sangat orang kita tak melancong lagi. Yang famous pun memang SNSD, kita kata K-pop belum masuk Malaysia secara meluas lagi lah. K-drama pun masa tu yang famous Full House, lepas tu ada My Girl, lepas tu ada beberapa lagi lah. Tak silap saya yang buat K-drama ni gila-gila meletup, salah satu drama ialah Gumiho lah. Kod saya pun tak pasti. So
dekat bila naik train, naik bas, bila kita dah kita kata kita masuk dengan, kita blend dengan rakyat Korea dekat sana, yang pertama saya nak cari yang lawa tu tak ada. Cuma saya perasan orang Korea ni muka dia typical. Ada satu muka yang anda tengok, ni orang Korea ni, macam dekat Malaysia lah. Kita tengok orang tu, ni orang Johor ni kalau orang macam ni. Kalau ni, ni muka macam ni orang Kelantan ni. Dia ada satu typical yang menunjukkan ini adalah orang Korea. Kalau anda susun Korea, Jepun, China, anda susun dia duduk tiga-tiga, memang saya boleh bagi tahu secara kita kata tepat yang mana orang Jepun, yang mana orang Korea, yang mana orang Cina. Bukan racist, tapi ini antara kita kata kepelbagaian yang Tuhan buat atas muka bumi ni. Nampak? Okay. So bila saya blend dengan mereka ni, saya baru tahu yang dekat Korea ada kereta Samsung. Dekat Korea ni ada kereta Samsung. Lepas tu antara syarikat-syarikat yang menjadi penyokong ekonomi dekat Korea ni, Samsung, lepas tu LG, lepas tu Hyundai. Ini antara 3 syarikat yang besar. Mungkin ada lagi, tapi yang saya tahu 3 ni lah. Kalau di Jepun ada beberapa juga syarikat besar yang kita kata support ekonomi mereka. Ada Sony, lepas tu ada Honda, Toyota, Mitsubishi. So ni antara syarikat besar yang tolong ekonomi mereka. And dekat Korea, saya pernah pergi ke HQ LG. Saya pernah pergi ke HQ LG. Hebatnya LG dekat Korea ni, dia ada satu resort ski yang memang membenarkan pekerja dia datang. Waktu macam musim sejuk kan, pekerja dia boleh apply pergi ke resort mereka, dan mereka boleh main ski, duduk dekat sana secara percuma. Best gila kalau ada company macam tu kan. So dekat Korea lagi, dia punya public transport, dia punya bas, tadi saya dah ceritakan, dia punya bas mantap gila. Bila bas dia ni, dia akan berjalan dekat lane belah kanan. Kalau dekat Malaysia, dia tak ada macam bas belah kanan, bas belah kiri, tak ada. Tapi dekat Korea, dia akan berjalan di belah kanan, and dia adalah jalan istimewa untuk bas sahaja. Ini adalah pengangkutan awam dekat Seoul lah. Ini yang saya perhatikan. Jadi dengan cara mengasingkan laluan bas dengan laluan kereta biasa, menyebabkan bas boleh tepati masa ikut jadual yang ada. So kalau kita nak naik dia punya public transport, kita boleh follow dia punya masa tu. Kalau dekat Malaysia, kalau dia tulis pukul 10 pagi, possibility dia datang pukul 11 pagi tu ada lah. Kan? Bukan bas saja, train pun ada sama. Tapi dekat Korea benda tu tak berlaku, sebab bas tak akan hadapi kesesakan lalu lintas lah. Itu yang patut diamalkan. Dekat Malaysia pun saya tahu ada orang cakap dengan saya, sepatutnya ada orang kita tak follow. Tapi dekat Korea kan, dia memang asingkan terus. Dia memang letak pagar-pagar macam tu lah, supaya orang tak boleh masuk dekat sana. Dekat Malaysia dia ada highlight, memang itu adalah jalan bas, tapi disebabkan dia tak buat pagar. Bila dia tak buat pagar, orang akan masuk lah. Itu yang saya nampak. Mungkin Malaysia boleh buat lah, at least dekat KL lah, dekat KL tu. Saya pergi dekat sana, nak tak nak kena naik Grab juga. So itu yang membuatkan tak best. Bila naik Grab, anda pun tahu kita borak dengan Grab. Dah lama ke kerja Grab ni bang? Berapa dapat sehari? Berapa target? Kerja pukul berapa? Itu adalah dialog-dialog yang biasa kita buat bila mana kita naik Grab kan. And bila pergi dekat sana, junior saya ada ajar lah beberapa perkataan Korea. Kalau nak minta apa-apa, dia cakap juseyo kan. So masa tu kami pergi nak buka puasa, junior saya dia tak join kami buka puasa. Dia suruh kami pergi dekat satu restoran kampung, area kampung tu, untuk makan makanan tradisional Korea. Tradisional tak tradisional lah, cuma dia tak ada ubah lah. So pergi dekat kedai tu, memang makcik yang handle. Kedai pun nampak buruk gila. Tapi ini bukan cerita hantu, ni tak ada kaitan dengan hantu punya. So kami makan, and makanan dia simple gila. Ada kimchi, lepas tu ada ikan bakar, lepas tu ada sayur, lepas tu ada nasi. Simple gila, tapi sedap. Memang sedap, fresh. Dia punya nasi pun sedap. So bila makan tu, masa musim puasa, kita orang nak tambah, and kita orang search dekat Google, nasi apa? Nasi tu bul, tak silap saya. Kalau air ialah mul. So kawan saya, sebab tadi junior dah ajar kan, kalau nak minta apa-apa just sebut juseyo kan. So kami angkat mangkuk nasi tu, kami bagi tahu dekat makcik tadi, bul juseyo. Tak tahulah dia faham ke tak, sebab bahasa lorak kita punya pronunciation tak tahu tepat ke tak. Even word tu pun kami tak tahu tepat ke tak. Tapi apa yang makcik tu buat kan, dia dengan muka gembiranya bila kami sebut macam tu, kami pun sebut dengan lawak kan, bul juseyo kan.
Dia pun ambil satu rice cooker, bam, dia letak atas meja. Itu pengalaman lah. Lepas tu kawan saya ajar, junior saya, dia ajar kalau nak tanya apa-apa dekat Korea ni, nak tanya harga, dia punya perkataan ialah Igo Olmayo. Igo tu macam ini, berapa harga kan? So, saya nak try lah saya punya power, and kita pergi dekat 7-Eleven. Pergi dekat 7-Eleven tu, saya ambil barang, letak atas meja dia. Biasanya saya beli air lah. Saya suka test air dekat mana-mana negara. So, letak air, saya pun tanya dia, Igol Mayo? Dia pun jawab dalam bahasa Korea. Memang mampus lah nak faham kan. Last kali saya kira sendirilah, bayar sendiri. And yang best lagi tentang Korea ini saya tak pasti juga. Ini masa 2010. Baskin Robbins dekat Korea murah gila. Baskin Robbins ni setahu saya harga dia standard. Anda pergi dekat US, anda pergi dekat Malaysia, anda pergi dekat Jepun, harga dia sekitar RM15 macam tu. Tapi dekat Korea anda boleh beli pada harga RM6. That's why setiap malam kami akan berhenti Baskin Robbins makanlah. Kami actually kaya lah. Masa kami student tu kami kaya disebabkan beasiswa bulanan sekitar 4 hingga 5 ribu ringgit Malaysia. Beasiswa budak-budak Korea ataupun student-student Korea tak silap saya rendah dalam 1,500 hingga 2,000 ringgit Malaysia. Bila kami sampai dekat sana, bila saya ajak junior saya makan, kami yang belanja dia. Sebab kami kaya. Ketika tu kami kaya. Ketika tu lah. So, bila makan dekat Korea ni, makanan yang saya ingat sampai sekarang ialah dia punya sotong bakar dengan dia punya ikan bakar. Dulu ada viral dekat Malaysia kata yang kedai tu dia memang ada jual ikan bakar tapi dia macam tutup menu dia yang mana dia jual babi bakar juga dekat situ. So, dia macam untuk rakyat Malaysia makan, boleh makan dekat situ tapi dia macam dia jual juga babi secara diam-diam lah. Dia buat macam tu. Viral dulu. Anda boleh baca lah. Banyak post yang kata restoran yang famous di Korea ni ramai orang Malaysia masuk tapi haram orang kata kan. Tapi benda ni dah dipertikaikan, bukan dipertikaikan, dah disahkan oleh ulama Malaysia macam mufti, mengatakan boleh makan di kedai tersebut. So tapi ini berlaku selepas kami makan lah. And kami makan memang sedap gila. Dia punya ikan bakar, actually yang sedap ialah dia punya sambal tu. Dekat Malaysia susah kot nak cari sambal seperti mereka. Kalau pergi Korea ni memang kita kena pergi dekat Myeongdong, kita pergi dekat Nondaimon, dan dekat tak silap saya Nandaimon ke apa, tak silap dia memang bagusnya Korea. Yang saya rasa Malaysia patut buat juga, dia jaga dia punya sejarah tu, warisan sejarah, which is dekat tengah-tengah bandar dia. Nandaimon ke Myeongdong rasa Nandaimon rasanya. Dia ada tempat lakonan bangunan-bangunan lama, rumah-rumah lama dia. Jadi dia boleh guna tempat tu untuk lakonkan sejarah-sejarah dia, drama-drama sejarah. That's why atas muka bumi ni drama sejarah yang paling banyak adalah Korea, sebab dia dah ready benda tu. Malaysia pun boleh buat sebenarnya, tapi itulah Malaysia tak cuba buat. Kita ada banyak tempat lagi untuk bina rumah-rumah kayu. Macam dulu kita, zaman saya rasa zaman budak-budak sekarang generasi baru tak pernah tengok benda ni. Zaman saya kecil dulu kita boleh tengok banyak drama-drama Jepun yang drama-drama Melayu yang berkisarkan pendekar-pendekar dulu banyak, tapi sekarang dah tak ada. And Korea dia punya jaga peninggalan sejarah tu bukan di Seoul saja. Kalau anda pergi dekat Busan, saya pernah pergi juga dekat Busan. Dekat Busan tu pun mereka jaga perumahan macam satu village macam tu, tempat-tempat lama kita boleh tengok lah. Even mereka ada juga buat macam pakai kostum lama-lama, yalah untuk tarik pelancong datang kan. Itu yang saya rasa Malaysia patut buat lah. Malaysia patut buat. Seriously. Orang-orang muda kita sekarang dah tak tahu sejarah Melayu kan. Mungkin boleh buat. Dia tak perlu buat yang besar pun. Mungkin satu taman sahaja yang ada dalam 10-20 buah rumah untuk kita buat drama ataupun buat sketsa. Kan sekarang YouTuber kita macam Syahmi Sazli memang kreatif gila. Boleh buat drama yang power-power kan. So boleh guna tempat-tempat macam tu. Itu saja untuk perkongsian kali ini. Kalau anda rasa menarik, maybe anda boleh tekan butang like. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.